Disebutkan dalam kitab Khususiyatul Rasul SAW tentang perbandingan kelebihan baginda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Adam disebut sebagai Abul Bashar, bapa manusia. Nabi Muhammad SAW Sayyidul Bashar, pemimpin kepada manusia. Nabi Adam diajar oleh Allah nama-nama, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi Muhammad SAW diajar kepada baginda al-asma' wal musammayat, nama dan pemilik nama. Nama dan benda tu berbentuk macam mana? Rasulullah diajak 2 kali ganda Nabi Adam. Kata Imam Qustulani dalam kitab tersebut. Dan Imam Syafi'i rahimahullah kata apa? Tidak ada satu mukjizat yang diberikan kepada seluruh para nabi, melainkan pada Nabi besar Muhammad SAW lebih tinggi daripada mukjizat para nabi yang lain. Bila Imam Syafi'i keluarkan kenyataan itu dalam kitab Manaqibus Syafi'i lil Imam al-Baihaqi, maka ditanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah dengan 4 soalan. Soalan yang pertama, bagaimana pandangan Tuan dengan mukjizat Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang membelah lautan? Kalau Tuan kata mukjizat Nabi SAW lebih tinggi daripada seluruh Nabi yang lain, cuba tunjuk, cuba habang satu mukjizat Nabi SAW yang lebih hebat daripada mukjizat Nabi Musa yang dicatat dalam Quran, membelah lautan. Air laut jadi macam bukit. Nabi Musa belah laut, lalu kok dalam tengah laut macam lalu lebuh raya tak ada tol. Maka jawab Imam Syafi'i rahimahullah, Nabi Muhammad SAW lebih hebat kerana mukjizat Nabi SAW baginda membelah bulan. Terbelahnya bulan berlaku di alam yang tinggi, terbelahnya laut berlaku di alam yang rendah. Terbelahnya bulan lebih hebat daripada terbelahnya laut. Allah berfirman dalam Al-Quran, iqtarabatis sa'atu wal syaqqal qamar. Terbelahnya laut, bulan. Orang tanya soalan kedua, bagaimana dengan pendapat Tuan Imam tentang mukjizat Nabi Musa juga alaihissalatu wassalam yang memukul dengan tongkat baginda ke atas batu yang menyebabkan terpancar 12 mata air sebagai mukjizat Nabi Musa yang diminum oleh 12 kaum. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajar fanfajarat minhu 12 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum. Nabi Musa angkat tongkat, katuk di batu, Allah suruh pukul, terpancar 12 mata air diminum oleh 12 kaum pada ketika itu. Mana satu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang lebih hebat daripada mukjizat mengeluarkan air daripada batu? Kata Imam Syafi'i, Kak Nabi SAW lebih hebat kerana ketika sahabat bermusafir, bukan sekali berlaku, bahkan beberapa kali. Antaranya riwayat Imam Bukhari, riwayat Sayyidina Jarir ataupun Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, ketika mereka bermusafir sampai di perjalanan, mereka habaq, ya Rasulullah, air tak ada, tinggal sikit, kami nak wudu, nak minum, tak ada air. Maka Rasulullah kata, umat air sikit tu. Baginda rendam dalam tangan, dengan tangan baginda ke dalam air tersebut, keluar air daripada celah jari. Diminum sepuas-puasnya oleh para sahabat, digunakan untuk berwuduk sepuas-puasnya, sampai habis semua pakai guna air itu. Orang tanya sahabat yang meriwayatkan hadis itu dalam satu riwayat Imam Bukhari, kamu semua orang masa itu? Jawab rawi hadis itu, jumlah kami lebih daripada 1,400 orang. Minum air sampai kenyang, wudu sampai habis, sampai selesai wudu daripada air yang keluar daripada celah jari Nabi SAW. Al-Imam Tajuddin As-Subki rahimahullah membuat satu syair, dan syair itu disebut dalam beberapa kitab, antaranya Hasyiah Qalbi wa Umarah. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba' min baini asabi'in nabiyyil muttaba'. Fama'u zamzamin yalihi ma'u zamzamin fal kausari
yalihi ma'un zamzamin fal kausaru wa nilu misra wa summa baqil adhuri. Biqa'atu dia kata, ayat yang paling baik adalah ayat yang keluar daripada celah jari Nabi SAW. Nombor 2 ayat Zam-Zam. Nombor 3 ayat Kausar, telaga Kausar atau sungai Kausar. Nombor 4 ayat sungai Nil. Nombor 5 ayat bagi sungai yang lain. Jadi kenyataan itu muncul daripada mukjizat yang berlaku kepada Nabi SAW. Orang tanya pula Imam Syafi'i soalan yang ketiga, bagaimana pula dengan mukjizat Nabi Isa AS yang boleh menghidupkan orang mati? Quran kata, wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Aku sembuhkan orang buta, aku sembuhkan orang sakit sopak, aku hidupkan orang yang telah mati dengan izin Allah. Nabi Isa boleh hidupkan orang mati, mukjizat Nabi Isa. Orang sakit sopak boleh sembuh. Mai musim Covid kita diajak doa supaya tak kena Covid. Dalam tu ada perkataan sakit sopak. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal judami wal jununi wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau daripada ditimpa penyakit sopak, penyakit kusta, penyakit gila, dan daripada ditimpa penyakit-penyakit yang kronik, yang berat, yang buruk seperti COVID-19. Doa ni disebarkan dalam radio, dalam TV. Doa ni adalah kita azkar. Nabi Isa pernah merawat dan menyembuhkan orang yang penyakit teruk seperti penyakit sopak. Bahkan orang mati boleh dihidupkan kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jawab Imam Syafi'i, kat Nabi Muhammad SAW lebih hebat kerana Nabi SAW ketika berkhutbah, tangan kanan pegang tepi mimbar, tangan kiri pegang pedang, pegang tongkat. Dalam kitab Majmu' Imam Nawawi sebut, dalam kitab-kitab fiqh sebut, kita kalau baca khutbah sunat tangan kiri pegang tongkat, bukan pegang tangan kanan, pegang tangan kiri. Tangan kanan pegang harfal mimbar, tepi mimbar. Tapi khutib kita tak buat begitu. Pasal apa? Pasal kita pegang buku. Pegang kiri pegang tongkat, tangan kanan pegang buku. Kalau tak pegang lagi, kipas angin dia tiup terjun buku tu, kata terberhenti khutbah. Kita baca khutbah kena pegang buku. Pasal kita nak baca Rasulullah SAW khutbah tak kena pegang buku sebab baginda secara langsung. Tapi jenis khutbah secara langsung ni tempat kita jarang jumpa. Di Mesir banyak. Di Mekah, Madinah pun kita tengok khatib pegang buku baca khutbah. Di Mesir kadang-kadang pakai selok jin jadi khatib. Pakai selok jin tarik remoy, baju tangan pendek, khutbah perau-perau. Khatib baca khutbah pakai selok jin. Yang pakai jubah pakai serban jadi pakat di rumah orang, tukang kebun. Kita picun tangan orang yang tukang kebun, baca untuk hati. Hak jadi profesor kadang-kadang, alim. Kita tengok kita nampak macam bulan ayat mana pakaian dia, kita tengok teruk. Tapi kadang-kadang depa tu alim besar. Jadi khatib di sana saya pernah nayak pakai baju tangan pendek. Lebih yang tak pakai. Kerana adat di sana berbeza dengan sini. Kita tengok gambar Arab, kita ketahui di sana orang semua pakai jubah serban. Tu gambar zaman dulu. Lah ni kalau pergi Mesir sembahyang jemaat dalam masjid, tak pakai lebih, banyak tak pakai lebih. Suasana di sana tak sama, tapi ilmu di sana luar biasa. Ilmu di sana Masya Allah. Orang yang beramal sana kalau kena hebat-hebat, kita pergi jumpa dia boleh habaq apa dalam hati kita. Dalam hati kamu ni, kamu duk fikir ni kamu kena buat macam ni. Sampai dalam hati kita dia nampak. Ada orang-orang yang Allah bagi ilmu sedemikian luar biasa di Mesir. Jadi kalau Nabi Isa menghidupkan orang mati, Nabi SAW ketika sentiasa berkhutbah, tangan baginda memegang pelepah kurma setiap kali berkhutbah. Zaman agak maju, sudah lama sahabat mai jumpa Rasulullah, minta izin, ya Rasulullah, boleh tak kami minta izin nak buat mimbar baru, nak bagi kat Rasulullah. Rasulullah kata silakan. Maka dia buat mimbar baru pada
Selepas itu buat main dalam masjid, nak tukar mimbar lama, nak buang pelepah kurma, nak ganti mimbar 3 tingkat. Nabi SAW berkhutbah, tangga mimbar ada 3 tingkat. Lepas Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar baca khutbah, tak gamak nak duduk tempat Rasulullah, duduk turun 1 tingkat. Lepas Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar pula jadi khatib, tak gamak nak duduk tempat Sayyidina Abu Bakar, turun 1 tingkat lagi. Lepas Sayyidina Umar meninggal, Sayyidina Osman pula baca khutbah. Kalau dia turun pas ke bawah, dia naik atas balik. Mimbar Rasulullah 3 tingkat, 3 tangga saja. Mimbar kita 7 tangga, turun dekat lena sekarang masjid. Nampak tu khatib di atas. Walaupun begitu, Nabi SAW ketika dibawa mimbar baru, pelepah kurma yang Rasulullah dah pegang setiap kali berkhutbah, menangis bersuara, menangis seperti tangisan anak kecil atau tangisan unta, kerana dirinya akan berpisah dengan tangan orang yang paling mulia yang menyentuhnya setiap kali berkhutbah. Maka kata Imam Syafi'i, tangisan kayu lebih hebat daripada menghidupkan orang mati. Karena orang mati sebelum dia mati dia bersembang, lepas mati tak boleh sembang, lepas hidup balik dia sambung sembang dia sebelum tu. Tapi tak pernah dengar kayu bersuara, pelepah kurma menangis, melainkan apabila dia nak berpisah dengan Nabi SAW, didengari oleh sahabat seluruh masjid. Haninul jiz'i, tangisan pelepah kurma lebih hebat daripada menghidupkan orang mati. Orang tanya pula Imam Syafi'i soalan yang keempat, bagaimana pandangan imam dengan mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam yang boleh berpindah dari satu negara ke satu negara, hanya perjalanan sebulan ditempuh sepagi atau sepetang. Quran sebut ghuduwuha syahrun wa rawahuha syahrun. Perjalanan orang biasa 1 bulan, Nabi Sulaiman pergi 1 pagi. Suruh angin bawa, mukjizat boleh mengarahkan angin membawa. Dan kata Imam Syafi'i, Kak Nabi besar Muhammad SAW lebih hebat kerana pada Nabi SAW diberikan Al-Isra' wal Mi'raj. Mi'raj naik ke atas langit, perjalanan Nabi Sulaiman hanya atas muka bumi. Nabi Sulaiman boleh suruh angin bawa diri dia, boleh bawa orang lain. Ada satu kitab cerita Nabi Sulaiman ni di Palestin. Dia duduk di satu tempat dia, dalam satu majlis ada seorang penasihat, orang kuat, orang kanan dia ataupun orang dalam majlis dia tu yang rajin duduk dalam majlis dia sedang berada di situ. Kemudian ada seseorang sedang memerhati orang tu. Orang tu tengok, awak kau ni duduk gigih kat aku, pelik sangat dia perhati aku. Lalu dia katanya Nabi Sulaiman, ni siapa aku tak kenal masuk dalam majlis kita, main duduk jegih kat saya. Nabi Sulaiman kata, tu malaikat maut merupa menjelma jadi manusia masuk dalam majlis kita. Dia dengar malaikat maut duduk jegih kat dia pula. Dia takut. Akhirnya dia kata kat Nabi Sulaiman, wahai Nabi Allah Sulaiman, tolong hantar saya pergi tempat jauh, saya tak mau duduk di Palestin. Nak pergi mana? Kalau boleh hantar saya pergi India. India adalah satu, Malaysia tak tahu, dengan tadi orang tak tahu dia tu. Dan Sulaiman pun suruh angin bawa kau ni pergi India, dia nak pergi India lah. Bila bawa pergi India, Nabi Sulaiman tanya malaikat maut, kenapa kamu duduk jegih dia? Menyebabkan apa dia takut? Kata malaikat maut, saya diarah oleh Allah untuk mengambil nyawanya di India sekarang ini. Saya tengok dia duduk ada tanah itu, saya heran. Dalam masa beberapa minit, kamu kena ambil nyawa kau ni di India. Kata dia duduk di Palestin. Saya jegih, saya heran, pasal apa dia masih duduk sini, sedangkan saya nak kena jalankan tugas saya, ambil nyawa dia di India. Malaikat Nabi Sulaiman kata, patut pun dia pergi India. Masa dia nak mati dah ada, walaupun duduk tak malam pun dia akan pergi tempat dia mati, dia minta hantar pergi jauh-jauh. Nak pergi mana? Pergi India. Malaikat maut kata, dah pergi dah, saya kena pergi ambil nyawa dia. Itu salah satu kisah yang disebut oleh ulama bagaimana Nabi Sulaiman AS diberikan satu
mukjizat boleh berpindah tempat yang jauh dalam masa yang singkat. Dan kata ulama, mukjizat para nabi kadang-kadang diberikan perkara luar biasa seumpama itu kepada para wali Allah sebagai satu karamah.